Aku mula-mula aku masuk toilet kan. Aku nak masuk je toilet. Aku dengar ada bunyi orang tengah menjilat something tau je. Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey guys, seperti biasa malam Kliwon kita akan bawa tetamu jemputan. Tetamu jemputan ni kali ni belah utara lah kan. Kita jarang nak dengar orang utara cakap utara ni. Betul. Tapi jangan lupa juga like, share dan subscribe supaya kita dapat hasilkan video yang lebih menarik pada masa akan datang. Okey, sekarang ni utara belah mana, Bis? Itu kita tanya dulu pemanggil. Okey, boleh perkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Masita. Okey, boleh panggil saya Masi. Utara saya duduk dekat Sungai Petani. SP. Dulu saya belajar UUM. Dia disclaimer. Saya jangan sangat letak, tapi kawan saya belajar UUM lah. Okey. Okey, Masi, kita tak sabar nak dengar cerita Masi ni. Boleh teruskan dengan cerita yang pertama. Okey, cerita pertama Masi ni dia jadi sebenarnya sekitar umur Masi dalam umur 6 ke 5 tahun lah. Okey, dulu kalau masa arwah nenek ada, kami raja balik kampung Masi dekat Mabuk. Okey, satu hari tu macam sebab ramai family balik, kami pun adik-beradik sepupu pun ramai. Hari tu kami decide nak main menyorok-menyorok. Kami main sampai lah dekat maghrib. Sampai yang the last tu orang yang cari Masi, kok Masi lah. Okey, Masi pun dah sebab Masi masa tu plan sebab dah tak larat kan, Masi menyorok dekat rumah yang betul-betul depan rumah nenek. Cuma dia kat situ dia ada pemisah antara macam ada orang kata apa, ya Allah, macam semut samun sikit. Lepas tu rumah nenek Masi lah. Okey, Masi menyorok betul-betul belakang ada macam rumah kampung lah. Asalnya dia macam ada kayu-kayu tu kan. Masi menyorok betul-betul dekat belakang tu je. Okey, nak jadikan cerita dah dekat maghrib macam tu, kok Masi cari Masi still tak jumpa. Lepas tu macam Masi pun dah duduk kat situ lama. Dia jadi fed up. Masi jalan lah kat depan sikit tu. Depan Masi tu dia ada satu buaian kayu yang hak jenis macam gantung yang dekat bawah rumah tau. Lepas tu Masi pun duduk situ. Okey, duduk di situ sebab Masi tak tahu kenapa masa tu Masi nak balik lagi. Walaupun dah nak dekat maghrib. Sebab Masi ingat kakak Masi tunggu situ, suruh ingat kakak Masi nak main ambil lah. Nak main cari kita bagi jumpa kan. Masi duduk kat situ set. Aduk main seorang-seorang. Lepas tu ada orang main tepuk bau. Sekiranya yang Masi nampak dekat sebelah Masi ada nenek. Betul dia tanya Masi macam ni, buat apa tu? Masi pun apa lagi budak-budak kan. Dia just jawab. Masi jawab je lah. Kata Masi duduk tengah main nyorok-nyorok dengan kau, tapi tak jumpa lagi. Tak apalah, Masi pun cakap dengan dia sampai satu masa tu kok mai kat Masi, "Dek, hang pergi mana ni? Orang cari hang semua tak jumpa." Kau cakap, "Lah mana ada orang pergi mana-mana. Pada orang menyorok dekat depan ni je." Masi tunjuk dekat dia. "Tadi aku main cari tak jumpa." Dia kata macam tu. Masi perak lah. Tak apa. Lepas tu tak selesai kok Masi tanya, "Dah, jom balik." Lepas tu, "Hang cakap dengan siapa tadi?" Lepas tu Masi kata, "Tadi ni cakap dengan nenek kat sebelah ni." Kok Masi dah muka cuak dah masa tu. Dia kata apa, dia muka dia dah cuak habis lah. Dia macam dia tarik tangan Masi balik tu memang kena bahasa dengan mak ayah Masi kan. Tanya pergi mana lah, takut saya kena solek lah. Lepas tu Masi cakap lah, Masi duduk main nyorok dengan depan-depan tu. Lepas tu tadi ada nenek tak percaya cakap tanya nenek hak duduk rumah tu depan tu. Masi cakap kan dia tadi. Tu mak Masi kata apa, "Hang merepek apa? Orang
dah meninggal seminggu lepas. No. Lepas tu Kak Masih pun kata, Kak Masih tanyalah, cakap dengan siapa? Cakap dengan nenek tu. Apa mereka sudah orang tak percaya lah cakap kita kan. Tapi yang herannya lah, yang ini adalah bila masih balik kampung kan, bila kan masih cakap rumah nenek tu depan yang rumah Masih tu kan, bila balik kampung Masih still nampak lagi nenek tu duduk depan tempat buaya Masih duduk tu. Tapi orang tak nampak. Maksudnya bila tu yang still Masih nampak the latest tu bila tu? Yang apa, sorry tak dengar. Maksudnya Masih kata Masih still nampak nenek tu kan? Ya, balik tu, baliknya Masih balik lepas 2 hari lepas tu, still nampak nenek tu dekat depan buayan tu. Tapi orang lagi semua kata tak nampak. Cuma ayah Masih ni dia boleh nampak sikit. Dia macam tak apalah, budak-budak. Macam ayah Masih tak marah sangat. Yang marah tu mak kita lah. Dia risau kan. Yang ni antara SP dia masih menyorok-nyorok jugalah. Masa dekat kampung, rumah nenek Masih ni besar tau. Kalau dikatakan dia 2 tingkat, atas kayu, bawah batu. Cuma batu bawah tu dia penuh lah. Kalau dulu rumah tu kebanyakan majoriti dia kayu je. Tapi dah bila kita extend besar, nombor extend sampai bawah tu dia penuh lah, dia cover bawah. Rumah ni dia ada 4 bilik, 2 dekat bawah, 2 dekat atas. Masih pernah tinggal sepupu nyorok-nyorok lah. Masih nyorok bawah kaki nenek. Bukan kaki nenek, kaki yang bilik atas. Katil bilik atas, bawah dia ada typewriter tau. Typewriter ni dah lama dah. Masih dulu suka juga main tekan-tekan ni kan. Lepas tu satu hari tu Masih nyorok dekat atas. Selalunya kalau kami duduk dekat rumah nenek, kalau kurang daripada 3 orang, kami tak akan naik atas. Dekat atas ni memang ada something lah. Lepas tu macam kita dah menyorok, kita menyorok dalam rumah, Masih pun ambil keputusan nak nyorok bawah katil. Masa tengah duk menyorok ni kan, nombor typewriter tu tak ada siapa sentuh, dengar bunyi orang tekan. Tak. Itulah. Memang masa tu dah tak tunggu banyak dah. Dia rasa lagi dah, dia lari turun bawah lah. Macam Masih cakap, rumah nenek ni sebab dia besar. Macam saya cakap lah, kami tak akan tidur atas kalau kurang daripada 3 orang. Satu hari tu, ni sepupu Masih yang dia pernah cerita lah, dia balik, dia tidur kat atas seorang-seorang kan. Rumah kampung, nenek Masih yang kampung ni, atas dia tu tak ada plastik ceiling ke apa-apa, dia tak ada macam kayu ke apa atas tu. Dia semua ada macam bara, macam kayu antara bumbung tu kan. Dia pernah cakap, dia pernah nampak orang, benda tu dia berjalan tak macam dia nak kata macam dia melangkah kan. Dia melangkah setiap bara tu. Lepas tu lepas kenal tu dia tak tidur lah dekat atas walaupun ada ramai. Yang seorang lagi sepupu Masih, dia pernah bangun tidur. Dia sebab benda ni yang dekat rumah nenek Masih ni, dia tak kacau orang bila ramai-ramai. Maksudnya dia kalau kita kacau, dia nak tidur, kita tidur, tiba-tiba tengah malam tu kita bangun, kena. So kalau kami kan bangun macam mana pun, kami tak akan bangun daripada tidur, tutup mata mereka sudah. Walaupun sedar. Sebab benda tu Walaupun sedar buat tidur je lah. Dia buat tidur. Sebab sepupu Masih pernah tak, dia bangun, dia macam mama dia macam dia tengok kan benda tu terpakat betul-betul depan pintu yang nak turun daripada tingkat 2 tu, nak turun ke bawah. Dia terpakat betul-betul depan tu. Dia tak kasi lari. So sepanjang Mas berbesar tu, memang tingkat atas tu memang jarang orang duduk macam mana? Jarang orang duduk. Masa arwah nenek ada, kami semua kalau balik je, kalau ada satu family je, kami semua tidur bawah. Tak berani tidur atas. Macam rumah nenek ni ada satu benda pelik tau. Rumah ni besar tau. Lepas tu satu di rumah ni ada satu bilik yang tak ada pintu nak masuk dekat dia, hanya ada tingkap je. Tingkap ni dia hubung dengan dapur. Maksudnya dapur, tepi dapur ada satu tingkap. Tingkap yang kayu tu kan, kita jenis tolak macam tu. Tapi bilik tu tak ada pintu. Nak masuk dalam bilik tu tak ada pintu. Nak masuk kena masuk lalu tingkap. Nak masuk kena lalu tingkap. Macam tapi kalau macam kalau kadang-kadang kan macam mak nak masuk, mak tutup tingkap tu, mak takkan buka. Kadang-kadang macam Masih ni kadang-kadang dia ni gatal tau, dia macam berani mati kot kan. Masih suka buka, betul masih masuk kan. Mak Masih marah lah, dia kata hang ni berani lah apa semua. Cuma kadang-kadang kalau rumah nenek malam-malam
kita bangunan dengan orang masuk, bertegang. Ada juga kadang dengar bunyi orang duk main dalam bilik yang kosong tu. Tapi aku still tak faham bis. Macam mana bilik tapi tak ada pintu? Macam mana itulah dia mungkin salah pemaju. Kan dia lupa itu patutnya ada pintu. Orang dulu tak ada pemaju. Kan dah siap. Orang datang, pintu mana? Allah, lupa. Tak apa lah, nego harga. Kasih murah sikit. Okey. Maksudnya bilik yang tak ada pintu tu, dalam tu macam mana maksudnya? Dalam tu. Maksudnya ada barang ke atau kosong? Dalam tu dia ada macam nenek masih tu dia macam orang kata orang merada jugalah. Dia macam dalam tu dia simpan pinggan dia lama-lama. Lepas tu ada juga macam untuk kena belayar ni dia macam ada macam kena mengena dengan bunian tau. Pasal tak salah sama ada pinggan tu asalnya dari bunian punya ni ke alam ke tak salah. Sebab tu kan dalam tu kalau kata tak ada apa majlis merah wang ke kan tak akan kaca pinggan dalam tu. Cuma pakai pinggan dalam rumah nenek je. Mungkin Nenek Masih ada benda yang tak cerita kan pada Masih. Tak pun dia memang saja tak buat pintu, dia simpan harta dalam tu. Supaya kalau nak ambil harta kena pajak tingkap. Itulah. Sebab itu antara dia lah yang dengan logik tadi kan, barang lama tak ada pintu. Rasanya macam sengaja bilik tu disiapkan tanpa ada orang duduk. Ataupun sebenarnya bilik tu memang sengaja buat memang tak ada pintu. Bilik tu dulu adalah bangunan yang pertama dibuat. Maksudnya macam rumah nenek aku dulu, dia kecil je, lepas tu dia besar. So mungkinlah bilik tu pertama dulu yang diwujudkan. Still tak logik, tak ada pintu. Okey. Tak tahulah sebab rumah tu dia sebab dia nak kata kalau macam dulu punya rumah tak ada. Belakang tu kalau dikatakan rumah nenek ni separuh kayu, separuh batu. Yang batu tu yang baru dia buat. Tapi bilik tu bilik batu. Tapi memang tak ada pintu. Memang arwah nenek tu melarang cucu-cucu dia masuk dalam bilik tu ke apa? Tak ada, dia tak larang pun. Cuma macam bilik tu memang nampak creepy tau. Memang kalau kita buka, kalau mak nak masuk kan dia takut nak buka bilik tu. Sebab nama apa bilik tu memang kosong dah lah, gelap, lampu tak ada dalam tu. Yalah. Memang creepy lah. Satu misteri yang seorang pun tak dapat nak rungkai. Aku tak faham. Macam tapi rasanya ada lah ceritanya. Kalau rumah arwah nenek aku yang dulu, yang kat belah Johor, dia tak ada bilik. Tak ada bilik, tapi ada pintu. Tak. Rumah dia tak ada bilik langsung. Okey. Tapi rumah tu besar, tapi tak ada satu bilik. So lepas tu macam mana, ada sambungan dia ke? Okey, ni antara yang pengalaman yang masih alami bangun malam yang dekat rumah nenek lah. Okey, hari tu masih tak tahu lah, selalunya kalau rumah nenek ni, toilet dia kita kena keluar rumah. Tahu? So kita kena keluar rumah, dia kena jalan lebih kurang dalam 20 tapak baru kita jemput toilet ni yang kita nak membuang hajat lah. Tapi dia bilik ayak dia besar sangat. Bilik ayak yang kat dalam ni macam bilik mandi kan, besar sangat. Dalam tu dia ada satu perigi, satu kolah yang kalau kita nak tengok, nak imagine kolah tu besar mana tak, kolah masjid tu. Besar tu lah. Rumah nenek tu besar. Lepas tu satu hari tu, satu pagi tu masih nak kencing lah. Pagi, malam tu tak tahu dia minum banyak sangat. Mak dah suruh kencing semua. Dia start kencing tak, bila pagi tu dia buat high. Lepas tu masih pun kejut lah, kakak kok teman aku start turun bawah. Orang kata nak pergi tandas. Kok masih pun takut jugalah kan. Kata alah esok lah. Kata esok macam mana aku tak tahan ni kan. Tak apalah, bergaduh lah kami dua saat kata. Kami pun turun. Pegang ni tangan ni, pegang tangan turun bawah kan. Lepas tu masa kami nak turun, kami dengar ada orang mandi. Okey, dengar bunyi orang mandi, orang bersiram kan. Okey, tak apa. Masih pun kata, suruh tak apa ni. Tak apa kok nama pada orang kat bawah. Okey, tak apa, kami pun turun sampai nak tangga terakhir. Bunyi orang mandi dah berhenti. Maksudnya orang yang mandi tu dah berhenti, dah siap mandi lah. Dia kata, bagus. Kami pusing turun tangga tu, kami pusing saja pintu dia. Kami akan menghadap, kami punya, boleh nampak lah pintu toilet kan. Yang nak jadikan cerita, kami memang laluan tengok kan, lampu toilet tertutup. Lepas tu macam,
oh dah siap mandi kot. Tapi mana orang dia? Kakak Masih pun pergi ketik switch lampu buka. Okey, kok Masih takut nak masuk. Masih lah masuk dulu, pusing satu toilet tu. Pusing nama apa belakang sekolah apa semua. Masih pusing. Tak ada orang. Tapi lantai toilet basah. Macam ada orang mandi. Lepas tu Masih kata lah, ni orang ada orang pergi tandas kot. Tak apalah, Masih pergi dekat pintu. Kakak Masih pun ikutlah belakang Masih. Betul, Masih tarik lah. Masih tarik pintu, berkunci. Lepas tu Masih tanya kat Masih, habis tu tadi orang yang mandi tu dia keluar ikut mana kan? Kak Masih pun kata lah, mana aku nak tahu. Kak Masih dah boleh baca muka dia. Dia dah cuak dah. Tak apa, betul dia tanya Masih, nak keluar apa? Kalau nak keluar aku nak buka. Tapi yang pintu nak seorang. Memang nak suruh kita keluar seorang, memang tak lah kan. Masih kata tak apalah, aku buang je lah kat sini kan. Lepas tu cukup lah kalut cukup. Lepas tu nama apa bila keluar tu kan, Masih macam nama apa saja gedik tau mata dia macam perangai kan. Masih toleh lah dekat yang bilik yang satu-satunya yang tak ada tingkat, Masih kata tak ada pintu tu kan. Masih toleh lah. Tingkat yang sebelah tu buka. Pintu yang bilik yang Masih kata ada tingkat yang tak ada pintu tu kan. Tingkat sebelah tu terbuka. Sebab tingkat dia jenis dua keping tau. So macam tingkat orang kampung dulu dia boleh buka macam tu kan. Tingkat sebelah tu terbuka. Padahal Mak Masih kan kalau malam sebelum tidur Mak Masih akan tutup tingkat tu. Macam mana boleh terbuka ni? Yang jadi tanya-tanya kan siapa yang mandi. Masih tak tahu. Dia bila dia cerita macam ni habis, aku dulu mak atuk aku macam tu juga. Betul, sama. Tandas kat luar kan. Nak pergi tu dalam 50 meter ada, jauh. Ada semak samun sikit yang tak berapa nak tinggi, tak berapa nak rendah. Bawah pokok besar. Kau rasa? Kalau pukul 12 tu nak menyuluh seorang-seorang. Tapi kau untung. Kau ada tandas. Rumah nenek aku tak ada tandas. Aduh. Berak memang timbul sendiri. Aku pernah kena sakit perut malam-malam. Macam kucing lah. Berak timbul sendiri. Aduh, bodoh lah. So bila Masih cerita kan, aku dapat rasa tau seram tu. Pasal aku pun pernah tau, sebenarnya tak ada seram, cuma aku otak masa tu memandai-mandai kan. Betul, itu kecil. Seramnya kan. Tapi sebenarnya tak ada. So Masih dapat rasa apa yang aku bayangkan tu lah. Kan. Tapi masa tu Masih tak ada nampak kelibat Tak ada. Masih tak boleh nampak betul-betul kelibat ni lepas Masih main silat lah dulu. Oh, maksudnya adalah pengalaman yang nampak kelibat ni. Bukan setakat pengalaman, duduk sebelah lagi pun ada. Maksudnya bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa, dia duduk nyembang sekali. Okey Mas, terus kamu cerita Mas. Yep. Okey, seterusnya yang macam cerita ni, benda itu juga stay jadi dekat kampung. Okey, masa macam biasa kalau balik kampung selalunya kami akan pergi semayang dekat surau lah. Kalau surau ni dia dekat jalan besar, kena jalan jauh sikit. Okey, hari tu tak tahulah kenapa kami enam pupu ni, abang, Masih, kakak semua plan nak musik budak kampung tu. Okey, abang Masih dia tak tahulah dia kepas nama apa telekung siapa, dia ambil 2 pasang dengan bedak sejuk. Okey, nak jadikan cerita dah sampai dekat macam cakap lah, mak ayah dah balik dah lah, orang dah lepas main syak semua dah balik lah. Kami balik lambat sikit, memang dekat belah sana, dekat kampung ni banyak lembu. So kadang-kadang rumah yang depan sana tu kena jalan jauh sikit kan. Nama apa adalah nama apa kandang lembu. Lepas tu dah tu balik tu abang plan nak prank budak-budak kampung tu yang balik mengaji. Okey, depan sekitar rumah ustaz yang nak balik mengaji tu ada satu pokok besar tau. Abang Masih dia pakai nama apa telekung, dengan sepupu pakai telekung, pakai bedak sejuk. Yang Masih duduk kat sebelah ke depan pokok ni ada macam orang panggil semut samun tau. Kami duduk kat sebelah tu, kami yang buat bunyi sound effect tau. Okay. Tu nama apa budak balik mengaji, dah ada budak balik mengaji. Abang Masih pun dah apa lagi, dia start ada mula hihi tu kan. Okey, tak apalah. Start hihi budak balik mengaji tu kan, yang ada yang hak seorang tu. Ya Allah, sampai terplay. Dia punya plekat tau lah. Yang mana tu macam tak ada lupa. Telondek lah kereta mereka ni. Plekat dia terlondek. Dia lari. Dia bawa plekat dia balik punya ustaz.
Lepas tu dia balik rumah Ustaz ni memang garang gila. Kami masih kan menemukan cukup takut dengan Ustaz ni. Lepas tu tengok macam kami dah nampak Ustaz tu keluar kan. Budak abang masih yang dari atas pokok terjun, sepupu masih yang duduk kat pokok pun terjun. Kami lari balik. Kami lari balik. Okey, nak jadikan cerita, orang kata bila kita musik orang, ada orang yang musik kita. Okey. Sebab masih bukan yang musik, masih just buat sound effect. So masih tak kena. Sama lah tu. Masih tak kenal. Masih jalan dengan yang sepupu perempuan dengan kakak lah dekat depan. Abang masih dengan sepupu lelaki duduk kat belakang. Dah sampai depan rumah nenek tak ada lampu mentol tu kan. Lalu dia tegur, abang masih tegur masih. Tik, masa bila kan duduk depan? Nanti hang buka pengampangan aku kat belakang. No. Dia tanya masih, mana tu? Aku duduk kat depan dengan jalan dengan lepa lah. Lepas tu dia kata apa? Tapi tu tadi aku pegang tangan siapa? Lepas tu lepas dah pakat semua kerik kan, duduk Ustaz kan, dengar bunyi orang menilai. Ya, kami lah kali kami tontrap dah pintu rumah nenek tu, tong. Mak kami buka, tanya siapa ni? Tu ada orang gelak. Dah kali kenal jugalah walaupun saya effect ya. Maksudnya apa ni bunyi itu dia dengan datang dari mana? Maksudnya belakang ke tepi ke? Dia datang dari belakang lah, belakang kami macam kan abang masih cakap macam ni. Dah sampai rumah tu, bila abang masih cakap man, habis tu tadi aku pegang tangan siapa sebab dia kata masa dia sampai dekat rumah nenek tu, dia masih pegang lagi dengan tangan benda yang dia kata masih tu. Dah sampai depan tu, dia pegang lagi tangan yang dia kata masih tu. Lepas tu dia sampai depan tu, hilang. Bila dia nampak macam ni, hilang. Dah hilang tu dia tanya lah, masa bila masih pergi depan kan? Padahal tadi tengah pegang tangan. Lepas tu dia pun kelabah lah, semua sengap. Sebab sengap tak ada apa. Lepas tu dengar bunyi orang menilai. So lagi tak yang hak sound effect, yang hak nama apa, yang terkena orang memang nampak sebiji. Yang hak sound effect pun dengar sekali sebiji pada muka hang. Package kena. Okey, masa ni umur masih berapa? Dalam 6 tahun macam tu lah. Sebab arwah nenek meninggal pun masih umur dalam 6 tahun juga rasanya. Mesti dalam lingkungan umur 5-6 tahun lah kan? 5-6 tahun. Lepas arwah nenek dah tak balik kampung dah. Kecil-kecil dah banyak cerita bis. Betul? Aku yang paling seram cerita dia tu bila kain terlondir tu, sejuk dah tu. Sejuk, berangin pula. Aku kesal itu paling seram kalau aku jadi tukang kacau. Aku risau masuk angin. Aduh. Okey, Masyi. Mungkin ada cerita lagi yang nak kita bagi penonton dengar. Ada lagi lah ke yang ni dia dah sampai dekat tahap masih dah mula dapat rasa lah. Okey, masih masa tu dalam ni dah masih dah start main silat masa tu. Umur dalam 13 tahun. Masih start main silat, anak buah lah je. Dia kata kat Masih, jom makcik ada orang main silat dekat sini. Tu tak apa, Masih pun join. Okey, nama silat yang Masih main saya tak sebut kan, nanti orang takut pula nama silat ni. Silat Cuma kuku. apa yang Masih nak cakap, silat ni bila kita main, dia sebenarnya dia tak ada apa-apa tapi ada kalanya macam ada setengah orang dia mungkin dia akan ada gangguan lah, macam apa yang Masih alami lah. Okey, masa awal-awal Masih main, dia dalam lebih kurang dalam seminggu awal, Masih ni hobi Masih mengait ni tau, mengait benang. So Masih suka buat gelang whatever lah. Lepas tu satu hari tu Masih duduk kat rumah seorang-seorang. Rumah Masih pun 2 tingkat, atas papan, bawah batu. Okey, hari tu mak Masih pergi tengok orang meninggal. So lambat abang Masih pun kata pergi kelewat mana, tak ada rumah. Kakak Masih pun memang dia sama belajar, so tak ada kat rumah lah. Nak jadikan cerita, tengah Masih mengaitkan, rasa tiba-tiba kan rasa tering bulu rumah. Rasa orang yang ada parti tau, ada orang tengok dia kita. Awal-awal tu Masih ingat macam Jason kata apa, Masih punya tu macam mainan hati lah. Okey, lepas tu duduk lama tak lama tu, masa tu lebih kurang dalam nak dekat pukul 7 lah, tapi dah gelap tau. Masih buka lampu bilik Masih, lampu kaki 5 depan bilik Masih, lampu dapur dengan lampu depan lah dekat ruang tamu, satu lampu depan dekat ruang tamu. Okey, dari bilik Masih masa tu tak ada pintu tau. Hanya ada lampu saja sebab pintu masa tu tercabut. Masih tak tahu Masih buat apa, masa tu pintu tercabut. So tak ada lah pintu bilik Masih. Okey,
Masih cerita balik lah. Okey, masih tengah mengait. Tiba-tiba masih tengok lampu dekat dapur dia berkelip. Dan kita baru letak rasa seram kan. Lepas tu lampu dekat dapur dia berkelip. Okey, tak apalah. Masih rasa macam tak ada apalah kot kan. Okey. Lepas tu dah dia berhenti berkelip. Lampu yang dekat luar bilik mesin dia berkelip pula. Pak. Saya pun macam saya tengok macam sepo. Sebab kalau abang masih nak prank masih ke, dia nak main lampu ke, kalau dia nak main lampu, dia memang kena duduk betul-betul depan pintu bilik mesin ni. Memang depan tu switch lampu. Okey. Tapi masih pun tak apalah. Sambung lagi. Masih cakap macam ni lah. Aku tak kacau hang, jangan kacau aku. Tak apa. Dah elok masih cakap macam tu kan. Tak sampai 2 second lampu semua terpadam. Pak. Allah. Blackout pula. Dah berapa dah masuk tu kan. Lepas tu tak apa macam blackout kot kan. Blackout kot tak apa. Lepas tu okey dia buka balik. Masih tak kisah lah. Okey buka balik tak apa. Lepas tu masih duduk lah. Nak sambung balik. Baru nak sambung kan, lampu bilik masih tak berhenti. Apa makcik kata apa, dah lain macam dah ni kan. Makcik kata tak boleh ni, aku nak turun bawah lah. Lepas tu baru kita nak turun bawah kan. Makcik memang dah cuak dah. Memang lampu tiba-tiba je berkelip kan. Lepas tu masih keluar je dekat bilik macam ni, lampu yang dekat luar boleh berkelip. Sampai masih turun dekat lampu dekat dapur kan, dia berkelip. Sampai dekat ruang tamu masih dah gelabah dah, lampu dah berkelip-kelip. Tak ke mana masih reti kan, lampu dah berkelip-kelip. Lepas tu dah macam masih pun dah tak tahu macam mana. Dah menangis-nangis dah ni. Lepas tu dengar azan. Lepas tu dengar kata ayah balik. Balik dengan beritahu dekat ayah. Ayah ni ada benda kacau betul kat ayah masih dia boleh gelak kan masih. Dia kata tak apalah, dia nak bergurau, nak berkenalan. Cakap tak payah berkenalan dengan orang ayah. Cakap dulu ayah. Ayah masih gelak lah. Itulah antara yang masih penuh yang ni yang masa masih kena kacau lah. Okey, dekat sekolah masih masa masih form 1 dengan form 2, histeria kan. Boleh dikatakan masa awal-awal tu kan, dalam bulan Mac, April, memang kerak gila berlaku. Okey, lepas tu masa dekat sekolah, masa form 1, form 2 masih tak nampak lagi dekat sekolah. Nama apa, masih sajalah menyembang dengan kawan masih yang memang kalau histeria je memang muka dia. Histeria je kalau muka dia. Lepas tu hari tu dia sekali dia histeria, dia pingsan dalam toilet. Masih pun tanya lah dekat dia. Babe, hang nampak apa weh dalam toilet? Hajar gatal mulut dia nak bertanya kan. Dia masa nak cerita kat masih tu dia macam tak agak-agak lah. So dia kata, aku hantar tak? Aku nampak kan. Dia cerita lah balik. Dia cerita dia macam recap balik lah. Cerita dia dekat masih dia cerita macam ni. Aku mula-mula aku masuk toilet kan. Aku nak masuk je toilet. Aku dengar ada bunyi orang tengah menjilat something tau. Seruk macam tu dia kata apa. Aku pun macam aku nak masuk toilet tu. Macam orang macam tu. Okay. Lepas tu dia pun masuk, dia jenguk dulu kepala. Dia tengok ada someone yang tengah toilet perempuan biasa dia ada macam bilik ayam kecil tu kan. Dia ada nampak yang toilet tengah tu ada benda. Dia macam separuh badan dia nama apa dekat dalam toilet tu, separuh lagi dekat luar pintu. Lepas tu dia macam awal tu dia ingat macam student tau, sebab kawan macam ni pengawas. Dia macam ingat student saja, dia jatuh ke apa kan. Dia pun tanyalah sampai dia masuk kan, dia menapuk tanya, siapa tu? Weh, siapa? Siapa weh? Lepas tu dia berdiri betul-betul belakang benda tu. Baru dia perasan dia bukan orang. Lepas dia cakap masa dia duduk depan belakang benda tu, dia cakap apa, aku dah tak boleh weh, aku masa tu aku nak bergerak, aku nak ke kiri, aku nak ke kanan, aku nak lari, aku nak menjerit, aku dah blank. Dia kata badan dah menggeletak, kaki ni dia jadi macam lembek, tak boleh nak lari. Okay, so macam dia pun macam masa tu dia macam orang kata apa, antara nak yakin benda tu dengan orang lah. So dia cakap sini kat benda tu, weh jangan buat takut aku weh. Sebab apa benda tu stop menjilat tu, dia undur. So dia undur masa tu kan. Dia cakap aku, weh hantar tak aku nampak apa weh. Dia kata masa benda tu undur, dia kata tak aku nampak apa, aku nampak dia tengah jilat. Benda tu tengah jilat tag yang terpukul berdarah. Dia kata macam tu. Aku masa tu aku dah shaking dah. Aku nak lari macam cakap dia dah orang kata terlampau takut, dia tak boleh nak buat apa. Lepas tu dia cakap apa, benda tu kalih je kat dia.
Dia kata apa weh, hantar dia kali betul-betul dia pusing kan. Dia menghadap kawan informasi tu apa. Waktu awal dia pusing tu dia dah nampak dah muka benda tu. Dia kata apa, hantar muka dia macam muka orang kena terbakar. Maksudnya macam burn. Muka dia berutu. Mata dia merah. Lidah dia terjadi macam lidah ular. Terus besar lidah dia. Macam tu. Dia kata dia kadis dekat aku dah blank. Lepas tu, boleh dikatakan, lepas dia kena, ada lagi siri student yang masuk jumpa benda tu juga. Dia benda toleh je. Dia toleh, dia nampak kan muka benda tu. Muka macam benda macam muka orang terbakar. Lepas tu dia menggerutu. Mata dia merah. Lidah dia macam lidah ular. Dia pusing betul-betul dekat kawan Mashi dah blank dah. So dah blank tu, orang angkat dia pergi toilet memang dah start hysteria. Masa yang lepas dia kena tu, memang boleh dikatakan kalau start tingkat bawah kena, tingkat atas kan kena juga. Standard kan, tiap sekolah dah seorang kena, seorang lagi dah takut dah cuak, dia pun kena. Tu dia beranak pinak semua. Dengan yang tak kena kasut pun buat kasut. Sebab senang dapat cuti. Itulah tu yang lepas tu yang lelaki buat hero. Biar aku tolong nak mengangkat kan. Yang diangkatnya bukan lelaki. Kan. So lepas tu macam mana? Lepas tu sebab dia benda tu jadi betul-betul kan 3 bulan. Bulan yang dia jadi tu 3 bulan sebelum bulan puasa, Rejab Syakban. Dekat Ramadan pun macam orang fikir lah, macam masih dulu tak percaya sangat lah Ramadan benda ni, masih fikir bila Ramadan orang benda ni kena ikat lah semua kan, kena garis semua macam tu lah. Tapi betul tu mesti ada. Lepas tu yang masa yang masih tu, lepas tu ustaz decide toilet tu dia terkunci. So lepas orang kata 3 bulan lepas tu baru dia orang buka balik toilet tu, dia jadikan toilet perempuan, toilet lelaki tu. So dia perempuan naik atas. Puan hantu tu cari pad tak jumpa. Mana pad dulu ada. Okay, sebab tu tak sangat jadi. Lepas tu setiap pagi kan nama Pak Ustaz kata apa, dah hampir semua. Nampak hantu takut, tak apa lah ni kita buat hantu pula takut yang kita setiap pagi kami kena baca Yasin. Sampailah saya habis form 5, kami mesti baca Yasin lah. Saya pagi ni memang baca Yasin, memang rutin lah. So tak ada lah gangguan histeria tu makin berkurang. Sebab toilet dekat kami punya sekolah ni, dia ada toilet yang ada satu toilet memang cikgu memang kunci tu, toilet tu memang tak buka dah. Sebab masa awal-awal tu buat nama toilet tu boleh dikatakan bila tukar toilet tu jadi toilet lelaki pun kena. Lelaki pun kena. So lepas tu langsung tak digunakan? Tak digunakan langsung. Tak tahu lah kalau sekarang dia orang buka dah toilet tu kan. Semua ada lah orang cakap masih tak pernah jumpa toilet tu dia terbuka. Maksudnya toilet tu sepatutnya berkunci tau. Kalau kami lalu memang dia antara kami kena lalu gentah dia, kena ke makmal ke apa kan, kena gentah dia. So ada orang pernah nampak toilet tu terbuka. Ya kalau terbuka tu Mas, kadang-kadang budak-budak lelaki buat pot. Budak lelaki kadang-kadang nak buat projek, dia nak berasap, semua tempat-tempat tak kisah. Tapi yang ni sekolah menengah ke rendah? Sekolah menengah. Sebab sekolah rendah masih tak ada gangguan sangat lah. So sekolah menengah lah. Okay, tak apa. Jadi macam cerita Mashi ni yang tadi masa cerita Mashi lampu terbuka tutup tu kan, dulu saya pun susah nak percaya tau. Macam apa hantu nak main elektrik, baik main benda lain. Jangan dicerita benda tu. Apa kan. Tapi kan bila dah jadi kat diri sendiri barulah betul. Kita orang ni ada pengalaman benda tu. Dekat mana? Dekat sini. Nak beritahu ke Bis? Boleh bagi sikit ke? Lagi lah sikit lah. Aku dah tak larat dah dengar. Okay, ada satu masa ni saya nak buat kerja editing nak buat kerja seorang-seorang kat studio ni, buat kerja seorang. Baru buka komputer, baru buka laptop. Duduk je, lampu tu dari ujung sampai ke sini dia tutup satu-satu tau. Tup macam tu. Tapi dalam masa tu fikir
blackout kot, tak ada elektrik. So kita pun tak apalah kan. Kita duduk-duduk jap scroll handphone. Okay, rasa macam dah bosan, tak ada elektrik kot. Masa tu dalam 2-3 minit je kan. Ingat dah terbuka balik, tak ada. Nak bangun je, terus buka balik, serentak. Dia ajak bergurau. Tapi seram tu tak adalah, cuma dari segi logik kalau kita nak panggil orang yang macam TNB kan, datang betul kan, dia setengah jam 40 minit. Itu pengalaman akulah. So aku boleh percaya dengan cerita Masyi ni. Betul. Tadi Masyi ada ceritakan kan yang Masyi ni mula-mula kena just gangguan, lepas tu dapat rasa sampailah pernah nampak. Tapi pernah nampak belum cerita betul? Belum cerita lagi. Itu kita nak tengok kat part 2 bis. Boleh? Boleh ke Masyi? Boleh, no problem. Dengan syarat juga. Dengan syarat apa tu? Penonton komen nak part 2. Part 2 kalau nak. Okay? So sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa di episod akan datang. Bye bye.